ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaannya sama kita diberi kesempatan keluar dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada pagi ini depan kerana cuti nuzul Quran pagi ini, maka alhamdulillah kita kesempatan untuk mengisi sebab pagi ini dengan sambungan bacaan kitab kita pada malamnya. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sembang atau berbincang pagi ini berkaitan dengan masih lagi ciri, kita bincang ciri ketuhanan yang bernama iradatun, iradat sempurna, kita panggil kehendak ataupun keinginan. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang berkaitan dengan fungsi ciri iradat ini. Dia ada fungsi yang tertentu. Sebelum itu lupa kita akan ulang balik dia punya kesimpulan ciri iradat ini sebelum kita akan bincang fungsi dan takluk bagi iradat. Iradat ini ataupun kita panggil bahasa kita kehendak ataupun keinginan ini merujuk kepada satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang bernama iradatun, yang bernama iradat. Sifat ini yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah berkeupayaan untuk menentukan tiap-tiap sesuatu perkara yang mungkin. Jadi sebab itulah Allah ni dia boleh menetap dan menentukan sesuatu perkara sebelum dia melakukan. Jadi dari sudut penyusunannya, Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan buat dulu suatu perkara, tetapi dia susun dulu. Dia menyusun ataupun menetap ataupun merancang terlebih dahulu dengan sifat iradat. Kemudian dia akan melakukan sesuatu perkara yang dirancang itu dengan sifat qudrah. Dengan sifat qudrah. Itu dari sudut penyusunan. Cuma di dalam mana-mana kitab dia akan susun ciri qudrah terlebih dahulu, barulah disusuli dengan iradat. Itu tu secara zahirnya, bukan bermakna Allah Ta'ala ini dia buat suatu perkara dulu tanpa dirancang, ataupun dia buat dulu baru dia rancang, tidak. Dia merancang terlebih dahulu, dia plan terlebih dahulu, dia azali lagi, kemudian dia akan merancang, kemudian dia akan tanjis ataupun dia akan praktis ataupun dia akan lakukan suatu perkara yang dia rancang dengan qudrah yang ada pada diri dia. Sebab itu kita beriman kepada qudrah dan qadar. Jadi ciri iradat dengan ciri qudrah ni tuan, untuk lebih confirm, untuk lebih detail berkaitan dengan teras ataupun rukun iman yang keenam yang kita panggil qada dan qadar. Kerana qada dan qadar ini dipanggil perancangan Allah, qadar dan pelaksanaan Allah Ta'ala. Kita beriman kepada qada. Qada ni kalau dalam qaul pertama dia merujuk kepada perancangan. Dan qadar ini dia merujuk kepada pelaksanaan. Kita beriman, yakni kita percaya dalam hati kita dan kita pegang dalam hati kita apa sahaja berlaku ke atas kita
kita ini berdasarkan rancangan Allah Ta'ala, bila bukan sekarang di azali lagi. Apa yang dirancang itu kemudian dia qadarkan. Dia qadarkan berdasarkan apa yang dirancang. Dia tidak akan qadar perkara yang di luar daripada perancangan dia. Itulah dia beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Dia merupakan fungsi ataupun dalam bahasa akademik dia panggil takluk kepada sifat iradat dan qadar. Kenapa dia boleh merancang dan dia boleh tanjiz ataupun praktik apa yang dirancang? Kerana di diri Tuhan itu ada ciri yang bernama iradat dan ada ciri yang bernama qudrah. Jadi ciri qudrah dan ciri iradat ini dia tuan. Hasil adanya ciri dia maka menyebabkan hukum yang kita percaya dan beriman rukun keenam itu, dia boleh menyusun ataupun merancang apa sahaja perkara yang dia nak, kemudian dia buat berdasarkan kepada apa yang dirancang. Apabila sampai saja masa tempat, maka dia pun tanjiz, dia pun praktik. Jadi kita ni tuan nak berada pada dalam surau pagi ni Allah Ta'ala dah qadha di azali. Kemudian tibanya masa dia qadarkan. Bila dia qadar pagi inilah apa yang dia rancang dulu. Dia bukan rancang pagi tadi, dia bukan rancang semalam. Yang rancang semalam, yang rancang 2 hari lepas kita ni baru rancang. Dan jadi tak jadi perancangan kita, dia kena tally dengan perancangan Allah. Sebab tu ada benda yang kita rancang jadi, ada benda yang kita rancang tak jadi. Kenapa? Kerana perancangan kita nak kena sama dengan perancangan Allah baru jadi. Kalaulah kita rancang tapi tak sama dengan qada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala qadar tak sama dengan apa yang kita nak. Baik. Itu secara umum. Sebelum kita nak terus kepada fungsi, ada satu benda yang kita nak sebut tuan-tuan. Ini yang kita dah sebut bulan lepas, iaitu akidah Ahlussunnah dia berbeza dengan beberapa firqah lain. Dia berbeza dengan Qadariyah, Jabariyah dan Tabi'iyyin. Ini terkadang tersilap kita pegang. Macam mana? Dia dah sebut sebelum daripada ni dia sebut Allah menentukan semua perkara. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah dulu kita sebut. Allah menentukan semua perkara. Allah menentukan semua perkara mungkin dengan sifat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlakunya dengan qudrah Allah. Allah tentu dengan iradat dia, kemudian berlakunya apa yang ditentu ini dengan qudrah Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan berlakunya dengan qudrah Allah. Jadi mustahil, ini kita bincang sebelum depan. Mustahil Allah ataupun dipanggil mustahil pun boleh kita panggil, ataupun kita guna bahasa bukan berlakunya sesuatu perkara itu berlaku dengan sebab. Ada dua benda yang difokus di sini untuk nak jaga dia seluruh pegangan hati kita. Pertamanya, bukan berlakunya sesuatu perkara itu dengan sebab. Dalam bahasa akademik dia panggil dengan illah. Macam mana dengan sebab? Yang kita bincang dulu. Bergeraknya cincin ini, bergeraknya jam di tangan ini contoh saja disebut dalam kitab Ummul Barahin ataupun kitab kita ini. Bergeraknya jam ataupun bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya tangan. Tidak. Nampak zahir sahaja dari segi adat, bergerak jam ini dengan sebab apa? Dengan sebab bergerak tangan. Kalau tangan tak bergerak, jam pun tak akan bergerak. Itu adat. Zahirnya begitu. Tetapi hati kita tak boleh pegang belum. Kalaulah bergeraknya jam dengan sebab illah, dengan sebab bergeraknya tangan, bermakna Allah Ta'ala ini tidak betul-betul mempunyai wahdatul af'al. Tidak betul-betul kontrol pergerakan itu, ada pergerakan dan perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang kita pegang dalam hati kita tu kan secara hakikat, bukan adatnya, dan itulah Allah Ta'ala. Hakikatnya semua perkara Allah
dan berlakunya semua perbuatan hanyalah perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang dengan sebab lain. Ataupun mustahil duduk yang kedua, yang dia fokus ni ialah bukan berlakunya sesuatu perkara itu berlaku secara tabi'i. Tabi'i ini mana tabi'ah ini maknanya berlaku kerana apa? Secara kekuatan yang ada pada sesuatu benda itu. Dua benda yang difokus oleh musannif ini. Dia ada contoh. Mana contoh tu? Satu contoh dengan sebab. Bukan. Kita kena pegang semua perbuatan itu dengan perbuatan Allah. Allah mencipta perbuatan gerak pada cincin. Bukan Allah cipta perbuatan gerak pada tangan kita saja. Tangan bergerak, jari pun bergerak. Tangan bergerak, cincin pun bergerak. Allah mencipta dua-dua pergerakan. Maknanya bukan pada dekat tangan saja. Bergerak cincin juga Allah Ta'ala merancang dan Allah Ta'ala tanjis ataupun melakukan mencipta pergerakan yang ada pada cincin. Tak boleh kita nak kata cincin ini dia bergerak sebab tangan bergerak, itu pada adat saja. Allah Ta'ala buat secara adat, dia follow tangan lah. Dan bergerak tangan, maka apa yang ada atas tangan dia ikut saja. Itu pada adatnya kita bercakap. Tapi kita pegang dalam hati kita, semua perkara pergerakan dan perancangan ini Allah Ta'ala rancang dan Allah gerakkan ataupun mencipta perbuatan gerak. Satu. Yang kedua, mustahil juga ataupun bukan juga berlakunya suatu perkara ini dengan sebab tabi'ah, dengan sebab kekuatan yang ada pada diri suatu benda. Tidak. Mana contoh? Dia ada dua contoh. Dua-dua contoh ini, satunya contoh ijma' ulama sesat lagi kafir, satu contoh dia ada khilaf. Contoh pertama, kita pegang. Jadi yang ijma' ulama kafir ni ialah sekiranya kita pegang sesuatu perkara itu dengan sebab berlakunya suatu perkara dengan sebab tabiat diri benda, dengan sebab kekuatan yang ada pada diri benda, bukan kekuatan daripada Allah, maka ijma' ulama itu kafir menurut mazhab Sunnah wal Jamaah. Contoh macam mana tuan? Contohnya dalam kitab kita sebut contoh khasiat Allah berikan pada ubat, kenyang Allah beri pada nasi, tajam Allah beri pada pisau, membakar Allah jadikan kekuatan pada api. Maka kita kata, kenapa terbakar apabila kita bakar? Karena kekuatan api. Tidak ada langsung dengan Allah Ta'ala. Ini ijma' ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama kita bahawa yang akidah ini salah, batil, lagi kafir satu sekali. Kenapa? Tidak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Kenapa kenyang? Kekuatan ada pada nasi. Kenapa tajam? Kekuatan ada pada pisau. Kenapa boleh menyembuh? Kekuatan ada pada ubat ataupun pada suatu benda. Tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil pegangan ahli tabi'in yang ijma' ulama sesat lagi kafir. Yang kedua, yang lebih ringan. Yang kedua ni takut-takut kita pun tersalah pegang. Yang kedua ni khilaf ulama. Ulama kata haram besar-besar akidah begini. Apa dia? Tabi'in juga. Tabi'in dia ada dua kaul ataupun dua pegangan. Pegangan yang kedua, dia berpegang bahawa sesuatu benda ada Allah Ta'ala cipta khasiat dia ataupun cipta kekuatan ada pada dia dan menyembuh, boleh menyembuh itu kekuatan ubat. Tapi Allah cipta, nampak ringan sedikit, ada sedikit kaitan dengan Allah. Cuma dia sandarkan yang boleh menyembuh ini semata-mata ubat, tapi yang kekuatan khasiat keistimewaan itu Allah jadikan. Nampak tak tuan? Ada juga hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi tidak total, tidak keseluruhannya. Yang pegangan kita ahli sunnah, pegangan keseluruhannya daripada Allah, bukan kekuatan dia. Cuma Allah buat sebab saja. Allah buat sebab, Allah jadikan sebab
Yang kata kekuatan ubat itu dia boleh menyembuh, itu Allah jadikan. Dan hakikat yang menyembuh bukan ubat, Allah tak ada. Cuma sebab saja ubat ni, sebab saja nasi. Sebabnya tuan, ada orang yang tak makan nasi pun dia boleh kenyang. Ada orang tak makan, dia minum air sahaja dia boleh kenyang. Ada orang tak minum air, dia boleh kenyang. Kenapa? Kerana kenyang ini Allah Ta'ala buat sebab pada makanan, dan Allah boleh buat sebab pada lain. Jadi hakikat pegangan kita ni tuan, Allah Ta'ala yang mengenyangkan, yang mencipta perbuatan kenyang itu. Siapa yang buat kenyang itu? Siapa yang menjadikan kenyang itu? Perbuatan Allah. Dia tak berkongsi dengan orang. Dia tak berkongsi dengan ubat. Ubat pun dia buat, khasiat pun dia buat, maka hakikat kenyang pun dia. Lepas tu kita nak bercakap, kita bercakap pada adat, kita kata ubat lah, tak sadar. Tapi pegangan ni kita nak repair pegangan. Ada pun dari sudut adat bercakap betul. Kita bercakap kata alhamdulillah lah, lega dah. Penyakit kalau tinggi kita, kecil manis kita, penyakit gout kita. Kenapa? Maka ubat lah. Kenapa? Kena injek lah. Injek terus lega dia kata. Pegangan dia dan hati dia, injek itu asbab saja. Tapi yang beri sembuh itu Allah tak ada. Itu pegangan dia. Tapi tabi'i ni, yang kita bincang bulan lepas, tabi'i firqah yang kedua ini, dia pegang Allah menjadikan khasiat. Maknanya kekuatan ada pada suatu benda itu. Kalau ubat, Allah mencipta khasiat menyembuh. Kalau nasi, Allah mencipta kekuatan kenyang. Kalau air, Allah mencipta kekuatan boleh menghilangkan dahaga. Itu dipanggil tabi'ah. Allah menjadikan khasiat pada ubat itu, ataupun kekuatan pada ubat itu yang menyembuh. Itu dia pegang, Allah jadikan kekuatan. Cuma yang menyembuh itu, ini tidak ada kaitan dengan Allah. Yang menyembuh itu adalah ubat. Sikit saja beza. Dia pegang, Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada ubat, tapi yang menyembuh itu ubat lah. Sepatutnya dia kena pegang juga. Yang menyembuh ni Allah tak ada. Cuma asbab ikhtiar, Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar makan ubat. Suruh kita ikhtiar makan nasi supaya kenyang. Itu pegangan yang yang sesat. Maka pandangan ini tuan, dia ada khilaf. Qaul yang muktamad, dia masih lagi beriman, cuma haram dosa besar pegangan lagi tu. Pegangan ni tetap ada iman dia, tapi masih lagi berdosa. Nak hilangkan dosa dia, jangan pegang bahawa ubat itu secara mutlak boleh memberi kesan. Yang kita kena pegang ialah ubat itu Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada ubat, dan Allah Ta'ala jadikan penyembuh pada kita. Sebab apa? Sebab ubat saja. Itu pegangan yang sebenar. Baik, settle. Terus kepada fungsi. Sebab fungsi ni mudah saja. Lepas tu kita intro tu, recall balik benda yang part basic. Saya kita nak terang fungsi. Fungsi ni dia simple saja, dan dia termasuk dalam fardu kifayah. Kalau kita tak faham pun tak apa. Yang kita nak faham adalah pegangan tadi. Pegangan yang kata iradat ni tuan, merujuk kepada perancangan Tuhan pada azali. Dia rancang apa dia? Dia rancang benda mungkin, benda yang dia nak buat. Bukan dia rancang diri dia, bukan rancang pasal diri dia, bukan rancang pasal ciri dia, bukan dia rancang pasal benda yang tidak ada pada diri dia. Bukan. Dia rancang benda yang orang panggil benda yang mungkin, benda yang makhluk. Bahasa kita. Baik. Dia rancang ni bila? Iaitu pada azali tadi. Itu sahaja benda kita nak faham. Kemudian benda yang dia rancang ini, dia akan susuli dengan qudrah. Dia akan buat apa yang dia rancang. Baik. Dia nak simbang fungsi tuan. Dan bagi iradah itu dua fungsi. Ataupun bahasa akademik bagi dua takluk. Iaitu yang pertamanya ialah, iaitu fungsi yang pertama nama dia suluhil qadim. Ini ni nama dari segi terma saja. Yang penting kita faham. Apa dia suluhil qadim ni? Artinya patuh dan padan ni bahasa lama. Patuh padan ni makna dia boleh. Ini ni dia tak rancang lagi. Dia ada dua, saya cerita dulu review supaya tuan-tuan faham. Kemudian kita
baru kita apa namanya sebut dia punya terma di bahasa akademik. Di bahasa akademik ni dia payah sikit dia, tapi yang penting kita faham. Ada dua benda saja. Pertamanya, Allah Ta'ala ini dia ada sifat keinginan. Tapi dia boleh merancang. Cerita dia boleh plan, tapi dia tak plan lagi. Ini pertama. Boleh tak dia plan? Boleh tak dia nak? Dia nak tak benda? Dia boleh. Tapi dia tak buat keputusan lagi. Dia tak merancang lagi apa yang dia nak. Ini peringkat pertama, penulis nak bagi tahu, nak bagi kita faham bahawa Allah Ta'ala ini dia ada orang panggil keinginan ataupun boleh buat keputusan walaupun dia belum buat keputusan. Itu asal. Yang kedua, barulah dia buat keputusan. Ada buat keputusan tu baru dia sebenar-benarnya fungsi kita panggil. Baru dia iradah itu berfungsi. Kita sekarang ni tuan, boleh tak kita buat keputusan suatu benda? Boleh. Kenapa? Sebab kita ada keinginan untuk kita decide, untuk kita buat keputusan. Tapi kita tak buat lagi. Walaupun kita tak buat keputusan lagi tuan, boleh tak kita? Boleh. Cuma dia tak nak. Antara nak dengan tak nak saja dia buat keputusan. Tapi nak cerita dia ni jenis orang yang boleh nak buat keputusan. Kenapa? Kerana dia ada keinginan. Dia ada keinginan yang boleh untuk dia menentukan apa dia nak. Itu asal. Jadi dua benda tu dia nak ceritakan kita. Pertama, nama dia Suluhul Qadim, iaitu dia Allah Ta'ala boleh untuk menyusun ataupun menetapkan ataupun merancang suatu perkara yang dia nak. Satu. Yang kedua, dia rancang. Apa dia rancang? Apa dia rancang? Dia rancang, dia susun benda yang dia nak. Barulah diikuti dengan tindakan. Itu perancangan Allah Ta'ala. Arti Suluhul Qadim, patut, yakni patut dan padat, yakni boleh bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala. Ini asal. Allah Ta'ala boleh untuk dia nak menentukan, nak menetapkan suatu perkara bila pada sedia kala lagi. Satu. Yang kedua. Dan keduanya takluk tanjizi Qadim. Ini nama akademik dia, takluk tanjizi. Ini maksud apa? Tanjiz, praktis. Apabila dia boleh rancang, dia boleh kalau dia nak, maka dia pun merancang apa yang dia nak. Apabila dia rancang, dia susun. Kita ni bila nak jadi, bila nak lahir kita pula dalam bentuk yang macam mana, badannya macam mana, lahirnya di mana, semua dia rancang. Kemudian dia setelah dia rancang siap, kemudian dia tanjis. Tanjis itu bukan dengan iradah. Tanjis ni makna praktis. Kita ini dia praktis pagi ni baru tumpah ada di surau. Tapi dia rancang awal lagi. Dia rancang azali. Makna azali ni belum ada kita. Belum ada makhluk, dia dah rancang siap. Komplit dah dia punya plot jalan cerita kita ni. Kita ngikut saja apa yang Allah rancang. Jadi tak jadi itu mengikut kena teli dengan qada dan qadar. Jadi kita ni tuan duk bincang tentang cara nak beriman dalam hati kita, tentang perancangan Allah Ta'ala, tentang perancangan Allah Ta'ala dan juga pelaksanaan Allah Ta'ala berdasarkan plan dia. Dia buat tak lari sedikit pun. Cuma akan datang dalam bab qada kita akan bicara ada sedikit hal lari itu kerana qada ada mubrad, ada ma'na. Ada yang dia Allah buat sikit dengan sebab doa kita. Ini dia boleh juga. Bukan semua benda yang boleh ubah. Ada benda Allah tak buat. Lepas tu doa tak sampai tak jadi 10 tahun doa. Nak benda kita nak tapi Allah tak bagi juga. Ada doa. Allah bagi. Allah bagi ni tuan. Dia bukan bagi tu terus. Dia bukan ubah perancangan dia. Maksud ubah ini ada yang dia ubah qada mubrad dan qada mu'allaq ini, ada yang dia tak ubah, ada yang dia boleh ubah tapi bukan ubah secara total, tidak. Ini kita akan bicarakan datang.
Ada yang ubah dengan doa. Allah ubah sedikit kadang-kadang adjust sedikit dengan sebab infak dia. Allah tetap dia accident, tetap akan jadi accident. Cuma yang kata ulama bincang, Allah Ta'ala akan kurangkan. Apa yang dirancang tetap jadi, cuma dari sudut kadar Allah kurangkan dengan sebab apa? Doa kita ataupun dengan sebab amalan kita. Itu akan datang. Tapi secara umum dulu, iradat ni kita faham bahawa Allah Ta'ala boleh merancang. Satu. Yang kedua, Allah rancang. Dia boleh rancang, dia tak rancang lagi. Kemudian dia rancang apa yang dia nak. Maka rancang apa dia nak tu dipanggil fungsi iradat yang sebenar. Tak ingat bahasa akademik pun tak apa. Sulul qadim, sulul tanji tak apa yang tu. Yang penting kita faham tu. Baik. Nama tanjis ini, iaitu dia mula merancang. Apabila dia mula rancang tapi tak buat lagi, mula rancang itu dulu dia dah rancang. Dia merancang apa yang dia nak, maka dipanggil dalam bahasa akademik tanjizil qadim. Arti tanjizil qadim, berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan. Maksudnya Allah mula menentukan apa yang dia nak. Apabila Allah tentu apa yang dia nak, Allah rancang apa yang dia nak, dalam bahasa akademik kita panggil tanjizil qadim. Itulah dia panggil fungsi iradat yang ada pada diri Allah. Iradat dia berfungsi. Belum tu dia nak, dia boleh saja, boleh macam kita boleh, cuma kita tak nak buat saja. Boleh tak kita ni? Boleh. Buat apa saja boleh. Boleh tak nak bangkit? Boleh. Boleh tak nak berjalan? Boleh. Cuma kita tak buat, ataupun kita tak rancang. Buat dengan rancang lain tu apa? Buat dengan kudrah kita, rancang dengan iradat kita. Kita buat plan ni dengan iradat. Kemudian kita buat, kita praktis apa yang kita plan dengan kudrah kita. Dia konsep dia sama. Konsep kita ni sama juga. Konsep sajalah. Sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita iradat dalam diri kita. Ada keinginan dalam diri kita. Lepas tu kita ada keinginan. Kita boleh nak tu, kita nak ni, kita nak tu. Kita rancang semua benda. Kerana iradat ada dalam diri kita. Kemudian Allah buat juga untuk kita kudrah, tenaga. Lepas tu kita boleh buat apa kita rancang. Kesemua itu kita kena pegang bahawa semua kita, apa yang kita nak, dan kita boleh rancang, dan kita buat apa kita rancang, semuanya itu datang ataupun orang panggil pun berlaku dalam perancangan, dalam qada dan qada Allah. Dalam qada dan qada Allah. Itu kena pegang. Apa yang kita rancang ni bukan hakikat kita, dan apa yang kita buat ni bukan hakikat kita. Baik. Dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mungkinat yang tersebut. Maksudnya dia berfungsi untuk menentukan ataupun menghendaki apa yang dia tentu, setengah perkara mungkin yang dia nak buat ini daripada beberapa perkara mungkin yang ada. Mana setengah ini dia akan ditentukan, bukan semua ada pada kita. Maksudnya kalaulah kita dah sebut bulan lepas, kalau dia tentu kita ini jenis dia nak lahirkan kita ini tinggi, maka tidak adalah benda. Itu maksud setengah. Dia buat satu benda yang berlawanan. Dia buat satu saja. Kalau tinggi, dia cipta kita tinggi, rendah tidak ada. Kalau cipta kita putih, gelap tidak ada. Cipta kita Melayu, maka bangsa lain tidak ada. Bukan Melayu separuh, India separuh. Bukan. Itu maksud mungkinat mutaqabilat. Kalau kita Arab dia panggil mungkinat mutaqabilat. Baik. Settle. Itulah dia tuan-tuan. Panggil pun fungsi iradat. Kemudian penutup, tak sempat pagi ni tuan-tuan, kita tutup akan datang. Tutup akan datang lepas raya kita tutup pagi kita tempat. Iaitu dalil. Dalil ni mudah saja. Dalil itu empat. Dalil dalam usuluddin ini dia ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil naqal. Dalil naqal ni kena tahu yang tu pegang iradat tu mana dalil daripada Quran dia. Tak tahu dalil tu, maka tak lepas akidah kita. Yang kedua dalil akal.
Yang duk kata Allah Ta'ala ni ada sifat iradat pada diri dia. Mana dalilnya? Dalil jenis apa? Jenis akal, bukan akal. Akal ni jenis kita faham secara analisis dengan akal, secara fikir dengan akal. Maka dua dalil ni tuan-tuan, dalil yang wajibnya ialah dalil akal. Wajib aini. Yang kedua wajib kifainya ialah dalil akal. Dia berbeza dengan fiqh. Kalau syariat, dalil pertama dia tak boleh guna dalil akal, tak diterima dalil akal. Dalil nakal saja dalam syariat. Adapun dalam nak mengenal Tuhan boleh diterima, bahkan fardu ain menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah, dalil akal. Sebab tu tak haram atas kita, kiranya kita lupa ataupun memang tak tahu pun mana dalil daripada Quran yang kata Allah ada. Cari dari Quran tak temu, Allah tak cerita dia ada secara direct. Dia cerita indirect saja. Kita tanya kawan kita, Allah ada? Ada. Mana dalil pun kata ada? Ada. Ini kita ada ni takkan Allah Ta'ala tak ada. Dia boleh cerita secara bodoh-bodoh saja. Mana dalil Quran? Quran aku tak tahu. Adakah haram dia? Adakah dinamakan iman dia? Ya. Dinamakan dia orang beriman. Dan tak haram pun atas dia. Kenapa? Dia dah boleh mengemukakan dalil akal. Mana dalil akal? Dia kata Allah ada ni, dah kita ada ni. Itu dia panggil dalil akalnya, iaitu adanya benda yang Allah cipta sebagai tanda adanya diri. Cukup, itu dalil basic. Walaupun dia tak boleh cari dalil dalam Quran dan hadis. Tak boleh. Ini dalil dalam usuluddin tuan. Pertama ialah dalil akal, yang kedua disupport oleh dalil nakal, dalil daripada Quran. Jadi kalau tahu dua-dua, lagi mantap. Akal pun kita boleh kemukakan dan disokong punca oleh dalil nakal, yakni dalil yang tidak diambil daripada Quran dan hadis. Sebab dalil ciri Tuhan itu ada secara direct, ada secara indirect. Ini tak akan bicara. Indirect itu antara indirectnya ialah Allah Ta'ala cerita dia ada, dia tak cerita secara direct. Dia tak cerita secara direct. Cari dalam Quran tak jumpa. Allah Ta'ala kata aku ni ada, dia tak cerita direct. Kita ni nak kena cerita berketul dan cerita betul-betul. Allah hanya cerita Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Banyak versi ayat ini. Dia kata Allah Ta'ala akulah yang mencipta langit dan bumi. Dia cerita secara indirect. Dan ulama mengambil dalil ini sebagai dalil yang kata Allah ni ada. Allah ni ada. Kenapa? Kerana dia boleh cipta boleh cipta langit, boleh cipta bumi. Dia ada lah. Takkan dia tak ada boleh cipta langit bumi? Itu secara direct ulama yang ambil dalil ni sebagai hujah. Lalu kita sebut, lalu kita bagi contoh, macam kita pergi rumah kawan kita, kita tanya anak dia, ayah ada. Dia kata ayah duk makan nasi. Kita tanya ayah ada ke? Ayah makan nasi kat dapur. Dia tak cakap ayah dia ada. Takkan dia nak kata, tanya banyak kali dia cakap juga. Ada lah tu pakcik tu makan tu, takkanlah dia makan kat dapur dia tak ada. Ada kena jawab betul-betul lah pakcik ni dia ada. Ayah ada? Ayah tak makan dia. Dia ada yang dia boleh makan. Begitu juga Allah tak ada. Kalau nak cari dalil ada, dia tengok tempat. Sampai ke bila tak jumpa dalam Quran. Allah tak cerita secara direct dia ada. Ada yang dalam hadis adalah cerita maujud Allah maujud tu. Tapi itu bukan hadis, itu kalam naqlah. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan atau lepas raya ini bermula dalil adanya sifat yang bernama iradat di zat Allah Ta'ala ialah kita fikir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العابدين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.